A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Nahl ayat 23. Sebelum tu tengok pengajaran ayat lepas. Ayat berapa? 19. Ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Pengajarannya pertama, ayat ini memberi amaran kepada mereka yang kufur kepada Allah dan melakukan maksiat, bahawa tidak ada satu pun perbuatan mereka atau perkataan mereka yang tersembunyi daripada Allah. Melainkan semuanya akan dihisab dan diberi balasan yang adil. Yang kedua, ayat ini juga mendorong untuk mendorong kepada orang yang beriman agar sentiasa mengikhlaskan niat dalam melakukan apa sahaja amalan yang baik. Dan agar sentiasa melakukan di mana-mana sahaja, walaupun di tempat yang tersembunyi. Kerana Allah Maha mengetahui. Ke ayat 20. Wallazina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Dan orang-orang yang beribadat kepada selain daripada Allah, mereka tidak pernah mencipta sesuatu pun, bahkan mereka adalah dicipta, iaitu makhluk. Pengajarannya, hanya manusia yang bodoh dan tidak waras sahaja
yang akan menyembah sesuatu yang tidak boleh memberi apa-apa manfaat dan menolak apa-apa mudarat. Yang kedua, hanya Allah sahaja yang berhak disembah kerana hanya Dia sahaja yang berkuasa mencipta apa-apa sahaja. Ayat seterusnya, ayat 21. Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Maksudnya, mereka itu iaitu berhala mati dan tidak boleh hidup, dan mereka tidak mengetahui tentang bilanya hari kebangkitan. Pengajarannya, berhala yang disembah selain daripada Allah adalah makhluk yang tidak bernyawa, yang tidak boleh mendengar, melihat dan bercakap. Yang sepatutnya makhluk inilah bergantung kepada mereka yang menciptanya, bukan sebaliknya. Yang kedua, hanya Allah sahaja yang hidup dengan sendiri dan tidak akan mati selama-lamanya. Dan Dia sahaja yang berhak disembah. Ayat 22, ilahukum ilahun wahid falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkirah wa hum mustakbirun. Maksudnya, Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu, maka orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, hati mereka kufur, mengingkari, dan mereka itu sombong. Pengajarannya, pertama, penghalang utama manusia daripada tunduk kepada kebenaran
dan hanya menyembah Allah sahaja ialah sombong. Yang kedua, puncak utama manusia kufur kepada Allah dan sentiasa dalam maksiat adalah tidak beriman dengan hari akhirat. Dan sebaliknya, beriman dengan hari akhirat adalah pendorong utama untuk manusia sentiasa mentaati Allah dan berlomba untuk melakukan amal soleh. Okey, kita tengok sambung pengajaran tadabbur. Okey, ayat 23, ayat malam ni. Menjelaskan lagi tentang sifat orang-orang musyrikin Mekah khususnya dan umumnya mereka-mereka yang kufur kepada Allah, tentang sifat utama mereka yang menjadi penghalang untuk mereka beriman kepada Allah. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La jarama. La jarama ni ada dua maksud. Pertama, la jarama ada dua maksud. Pertama, la budda. La budda makna tidak dapat tidak. Satu lagi makna dia hakun, benarlah. Jadi satu pendapat mengatakan la jarama terdiri pada dua perkataan. Maka terjemahannya pun dua perkataan. La satu, Buddha satu. Yang bermakna tidak dapat tidak ataupun tidak ragu-ragu. Ada pendapat mengatakan la jarama sebenarnya dua perkataan digabungkan menjadi satu perkataan sahaja, yang maksudnya ialah hakun ataupun haqqan, benarlah. Jadi dua-dua maksud lebih kurang sama. Tidak ragu-ragu, tidak dapat tidak, ataupun benarlah. Benarlah apa ni? Annallah, sesungguhnya Allah ya'lamu. Ya'lamu ni fi'il apa? Fi'il mudhari' maksudnya sentiasa. Ma yusirruna, apa yang mereka sentiasa wa ma yu'linun, dan apa yang mereka zahirkan.
Yu'linun bila kita terjemah Melayu dizahirkan. Zahir pun bahasa Arab. Maaf, zahir batin. Yu'linu pun kalau tak payah terjemah pun dah jadi bahasa Melayu. Yu'linu daripada perkataan i'lan. A'lana yu'linu i'lanun. Pun dah jadi bahasa Melayu. Kan? I'lan. Apa makna i'lan? Menzahirkanlah. Apa yang tersembunyi kita zahirkan, kita i'lankan. Jadi bila diterjemah yu'linu, diterjemah juga dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Melayu apa dia? Tak ada. Apa-apa je lah. Okey. Sebelum ayat ni Allah dah beritahu kan. Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka zahirkan. Sebab turun ayat yang sebelum ni ialah bila mereka nampak, orang musyrikin nampak Nabi Muhammad, mereka tunduk kepala. Sebab dalam kepala mereka yang tak betul tu, maka bila cakap tentang Nabi Muhammad, mereka nak disembunyikan. Kenapa? Sebab kalau Muhammad dengar, akan sampai pada Tuhan. Itu kepala mereka lah. Jadi Allah menurunkan ayat menempelak pegangan mereka bahawa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyi dan apa yang mereka zahirkan. Dan dalam ayat ini Allah ulang sekali lagi. Benarlah. Benar apa ni? Yang ayat yang lepas, iaitu Allah mengetahui apa yang mereka sembunyi dan mereka zahirkan. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui apa yang mereka sembunyi dan apa yang mereka zahirkan. Okey, ayat ini khusus. Asalnya turun khas untuk orang musyrikin Mekah. Tapi pengajarannya adalah untuk semua, termasuk untuk orang beriman. Ada tak perangai kita lah, kita orang Islam, yang suka menyembunyikan sesuatu daripada orang? Bila sesuatu yang kita lakukan tidak betul. Tapi kita lupa, masa kita sembunyi daripada orang, Allah melihat, Allah mengetahui. Sebab itulah iman yang terbaik ialah kalau yang biasa depan orang dengan belakang orang sama. Perangai dia, amalan dia depan orang dengan belakang orang sama. Itu biasa. Yang paling baik apa dah? Amalan dia, iman dia di belakang orang jauh lebih baik daripada di depan orang. Itu yang paling baik. Yang paling teruk, depan orang macam malaikat, belakang orang macam syaitan. Itu dipanggil sifat apa? Sifat munafik. Satu. Yang kedua, kadang-kadang kita depan orang, tapi kita berlakon, kan? Bercakap tak sama dengan dalam hati. Jadi ayat ni bagi amaran. Yang kamu cakap lain, yang dalam hati kamu lain. Allah tahu dalam hati. Sebab tu yang Allah nak cek di akhirat besok apa dia? Ya Allah nak cek di akhirat besok apa yang dalam hati, bukan yang zahir. Ada dalil ke? Afala ya'lamu iza bu'sirama fil kubur. Kemudian wahus silama fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Surah apa ni? Al-Adiyat. Okey, cuba terjemah. Afala ya'lamu. Apakah tidak ya'lamu?
Apakah tidak dia tahu dia tu ialah insan? Insan manusia yang disebut sebelum ayat ini. Allah nak menempelak manusia. Tidakkah manusia mengetahui? Idza bu'thira, apabila manusia dibongkarkan. Bu'thira dibongkarkan. Apabila dibongkarkan ma fil kubur, apa yang dalam kubur. Apa dia yang dibongkar dalam kubur? Apa dia? Jasad manusia lah. Iaitu bila ditiup sangkakala yang kedua, semua jasad manusia dikeluarkan. Itu makna dibongkar. Jadi asalnya tersembunyi, jasad manusia tersembunyi. Tapi bila berlaku tiupan yang kedua, dibongkarkan jasad manusia yang tersembunyi. Tapi yang paling menakutkan apa dia? Wa hussilama fis sudur, lepas dibongkarkan jasad yang tersembunyi dalam tanah, dibongkarkan pula apa yang dalam dada. Itu lagi menakutkan. Jadi Allah nak bongkar di akhirat besok ialah dalam hati. Ada orang solat tapi masuk neraka. Ada orang berjihad tapi masuk neraka. Ada orang suka infak tapi masuk neraka. Kan hadis yang mengatakan 3 golongan awal dicampak dalam neraka. Bukan Abu Lahab, bukan Abu Jahal, bukan Fir'aun. Siapa? 3 golongan awal dicampak dalam neraka. Orang yang belajar agama, mengajar agama. Orang yang baca Quran, mengajar Al-Quran. Tapi bila Allah tanya di akhirat besok, kenapa kamu buat semua ni? Belajar agama, mengajar, belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Nabi berkata sebaik-baik kamu ialah yang belajar Al-Quran dan mengajar. Jadi zahirnya dia buat yang terbaik. Nabi kata khairukum. Maka di akhirat besok Allah tanya, kamu buat semua ni untuk apa? Orang ni jawab, fika. Aku buat belajar dan mengajar fika, kerana engkau. Allah kata kazabta, engkau dusta. Kalau dia kata aku mengajar bukan kerana engkau, tidak ada isu dusta. Tapi Allah kata dusta bila dia cakap aku buat kerana engkau. Pada zahir cantik tak? Cantik ni. Masa dia yu'linun, menzahirkan amalan, cantik. Tapi yang tak cantik kat sini. Maka Allah kata kazabta, kamu dusta. Sebenarnya kamu belajar dan kamu mengajar untuk dikatakan orang alim. Maka diheret mukanya ke neraka. Mana bukan diheret dengan kaki, muka kat bawah diheret ke neraka. Yang awal masuk neraka. Yang kedua, orang yang hartanya banyak, dermawan. Pada zahirnya dermawan, selalu infak fi sabilillah. Jadi di akhirat besok Allah bongkar, kamu sedekah ni sebenarnya untuk apa? Dia kata fika, kerana engkau. Allah kata kazabta, engkau dusta. Sebenarnya engkau infak supaya dikatakan engkau adalah dermawan. Dan memang engkau dikatakan, engkau menjadi terkenal sebagai dermawan. Diheret dengan mukanya ke neraka. Yang ketiga, berjihad fi sabilillah. Pada zahirnya ni, pada zahir yu'linun, cantik, amal soleh. Tapi Allah bila Allah tanya, kenapa kamu buat semua ni? Fika, kerana engkau. Allah kata kazabta, engkau dusta. Sebaliknya engkau buat semua ni supaya kamu dikatakan orang yang berani, pahlawan, penegak agama. Jadi semua rosak tu sebab apa? Yang zahir ke yang tersembunyi? Ni wa hassilama fis sudur. Jadi semoga kita betulkan, sentiasa betulkan niat. Kadang-kadang niat kita dah betul, tapi bila buat tu jadi lain. Sebab tu sebaik-baik amalan adalah sebaik-baik amalan sembunyikan.
Jangan cerita pada orang. Sebab kita tak boleh nak kontrol hati kita kan. Buat amalan sikit dah viral. Okey. Kemudian Allah kata apa? Innahu sesungguhnya. Kita ada belajar bahasa Arab kan? Di sini inna, di sini anna. Maknanya sama. Dua-dua makna sesungguhnya. Tapi kenapa ketika anna ada ketika lain baris bawah? Ini di permulaan ayat ke ayat baru ni. Cuba di sini di tengah-tengah ayat. Bila tengah ayat anna. Kalau permulaan in. Ini ke ayat baru ni, permulaan ayat baru. Okey. Sesungguhnya ni iaitu Allah la yuhibbu. Tidak suka al-mustakbirin, orang-orang yang sombong. Bila Allah tak suka orang yang sombong, apa makna? Kalau kawan kita tak suka pada kita, okey. Suami tak suka, isteri tak suka, mungkin okey lagi. Kalau mak bapak kita tak suka, mungkin masalah lah. Kalau bos kita tak suka, masalah. Tapi kalau Tuhan tak suka, apa maksud dia? Neraka lah. Takkanlah Allah nak masukkan syurga yang manusia yang dia tak suka. Bila tak suka, ke neraka. Yang kita belajar minggu lepas kan, penghalang besar manusia masuk syurga ialah bila ada sombong besar mana? Sebesar zarah aja dah masuk neraka. Berapa ramai ni orang buat benda yang pada zahirnya Allah suka, tapi pada hakikatnya Allah tak suka. Sombong dalam bentuk percakapan, bentuk pakaian, gaya berjalan, gaya bekerja. Okey, sombong ni yang kita dah belajar minggu lepas. Macam mana kita nak tahu sombong? Ciri-ciri sombong. Satu, tolak kebenaran. Tak nak belajar agama, termasuk kan? Tak nak belajar Quran, tak nak belajar hadis, tak nak belajar sunnah. Itu sombong. Yang kedua, merendahkan orang. Jadi sombong ni dua. Satu, sombong dengan Tuhan dan Rasul. Yang kedua, sombong dengan makhluk. Dua-dua penghalang manusia masuk syurga. Jadi jaga percakapan kita. Kadang-kadang sombong dengan sebab perkataan. Saya benda ni saya tahu dah semua. Itu sombong kan? Tak payah ceritalah, saya dah belajar lama dah. Awak baru 3 hari masuk kelas. Sombong kan? Dan kita tahu Nabi Musa AS diperintah oleh Allah belajar kepada orang bawah dia. Sebab apa? Sebab ayat dia, bila ditanya siapa yang paling alim, Nabi Musa kata akulah. Itu pun Allah tegur. Okey? Jadi hanya orang bodoh saja buat benda yang Allah tak suka. Okey, kemudian cuba buka surah Ghafir. Surah Ghafir ayat 60. Ini antara bentuk sombong yang Allah sebut dalam Al-Quran. Wa qala rabbukum, Rabbukum, Tuhan kamu berkata. Tuhan kamu berkata, ud'uni, berdoalah kepada aku, astajib lakum, aku akan perkenankan. Itu janji Allah. Janji Allah. Kemudian Allah beritahu, innal lazina, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, sombong.
Sombong daripada apa? An ibadati. Dari ibadati, ibadat kepadaku. Apa maksud ibadat di sini? Apa dia? Doa. Bila sebut ibadat, kita tengok ayat apa sebelum ni. Allah perintah apa? Berdoalah kepadaku, aku akan makbulkan. Kemudian Allah kata, sombong daripada ibadat kepadaku. Ibadat tu refer kepada doa. Kenapa atas Allah sebut doa, bawah Allah sebut ibadat? Tengok tadabbur. Doa adalah sebagai ibadat. Sebab itulah kalau doa pada orang mati boleh membawa kepada syirik. Sebab doa adalah ibadat. Kita minta pada makhluk yang tak mampu memberi, boleh jadi syirik. Ustaz, saya solat sembah Allah, cuma doa aja. Doa adalah ibadat. Jadi siapa yang sombong daripada berdoa kepadaku, Allah kata berdoalah terus padaku, tapi dia sombong, tak nak doa. Setahun tak berdoa. Ada yang jenis tak langsung tak berdoa pada Allah. Ada yang jenis berdoa tapi bukan kepada Allah. Allah kata ini adalah yastakbirun. Maka Allah bagi ancaman. Saya dakhuluna jahannam dakhilina. Mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Masuk neraka hanya kenapa boleh? Tak nak berdoa pada Allah. Orang Melayu pula dia ada ayat sendiri. Bila lepas solat jemaah ada orang bangun terus, dia kata sombong, tak nak. Itu tak ada dalil, itu adat. Dia sebenar hubungan kita dengan imam bermula dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salah habis. Itu je. Lepas tu kita tak perlu ikut imam. Sebab namanya solat berjemaah, bukan namanya doa berjemaah. Bukan namanya zikir berjemaah. Nama solat berjemaah. Solat bermula dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Salam pertama. Salam pertama. Khilaf lah. Jadi kalau kita terus bangun tak berdoa bersama, dia kata sombong. Tapi yang tak pergi masjid langsung, okey. Okey, cuba tengok surah. Kita sambung ayat kita. Kemudian Allah kata wa iza qila, dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka, maza anzala rabbukum. Bila dikata pada orang musyrikin, Tuhan kamu turunkan apa? Maza, apa yang telah diturunkan oleh pencipta kamu. Qalu, mereka menjawab, asatirul awwalin. Asatir jamak, mufrad dia usturah, iaitu cerita dongeng. Awwalin, orang-orang dahulu. Ini bila dibagi orang-orang musyrikin Mekah, Quran tu adalah cerita dongeng. Tapi adakah mereka mengatakan Quran tu hanya cerita dongeng sahaja? Tak. Banyak tuduhan mereka kepada Al-Quran dan juga kepada Nabi Muhammad. Antaranya, Quran adalah syair, bukan kata-kata Allah, ataupun Quran adalah sihir. Quran adalah alat-alat untuk bomoh, jampi.
Sama juga dia kata pada Nabi Muhammad adalah gila, sekejap penyair, sekejap tukang sihir, sekejap tok bomo. Banyak jawatan Nabi Muhammad. Okey. Ada seorang pembesar Quraisy, nama dia An-Nadru bin Al-Haris. Dia ni antara pembesar dan kayalah. Jadi dia selalu musafir ke Rom. Bila musafir, dia dapatlah cerita-cerita daripada orang-orang Rom. Jadi bila dia balik ke Mekah, dia kumpul orang-orang Mekah. Dia kata, nak tak aku nak cerita pada kamu cerita dongeng daripada Rom. Yang Muhammad cerita tu cerita dongeng juga. Aku pun ada cerita dongeng. Jadi sebenarnya itu salah satu cara untuk mereka mengalihkan perhatian orang musyrikin kepada Nabi Muhammad. Macam-macam dia buat cerita. Dan ada juga diceritakan, setiap kali Nabi nak berdakwah, khususnya di musim haji, apa orang musyrikin buat? Yang di kalangan pembesar atau pemimpin, dia akan tunggu kat pintu masuk Mekah tu. Terus dia cakap, saya ni Pakcik Muhammad. Bila kamu masuk Mekah, kamu akan jumpa seorang yang bernama Muhammad. Dia ni gila, dia akan dibawa benda yang pelik pada orang. Aku pakcik dia, aku kenal dia. Jadi jangan dengar apa yang Muhammad cakap, dia adalah penipu. Itu antara yang dilakukan oleh orang musyrikin. Untuk apa? Untuk menyekat apa yang Nabi bawa sampai pada semua orang. Tapi sekarang ada tak orang kafir sekat supaya Quran tak sampai pada semua orang? Takkan, kenapa? Orang kafir tak payah sekat, memang tak sampai pun. Betul kan? Kalau sampai hanyalah bacaan, alunan. Okey, cuba buka surah ni. Ini kata orang kafir ni. Quran cerita dongeng. Cuba buka surah Al-Mutaffifin. Ayat berapa? 17. Okey. Cuba terjemah. Iza tutla. Apabila tutla dibaca kepadanya, kepada orang musyrikin, ayatuna, ayat-ayat kami. Mana ayat-ayat kami ni, ayat-ayat Allah, dibaca tak pada orang kafir di Mekah? Baca. Mana mereka dengar tak? Dengar. Tapi apa mereka kata? Sama dengan ayat tadi, qala asatirul awwaliyah. Ini tak boleh pakai cerita dongeng. Sebenarnya maksud cerita dongeng tu, tujuan mereka mengatakan Al-Quran cerita dongeng tu sebenarnya apa dia? Apa tujuan? Cerita dongeng ni ada faedah ke? Ada faedah cerita dongeng? Supaya orang anggap Quran ni tak ada faedah langsung. Semata-mata cerita dongeng. Jadi tak perlu dengar dan tak perlu buang masa. Macam kat Malaysia, dalam masyarakat kita ada tak cerita dongeng? Apa dia contoh? Pak Pandey kan, Abu Nawas. Ada tak orang di sekolah dia belajar cerita Pak Pandey dan Abu Nawas di sekolah? Ada ke? Mana ada sekolah mana? Oh, sekolah rendah. Saya rasa macam tak ada je. Kalau ada teruklah, tu cerita dongeng. Ada? Cerita rakyat apa cerita dongeng? Bahkan cerita hantu pun orang kata tak wujud. Ada setengah orang kata tak wujud pun hantu. Tapi kita belajar kan? Tak tahulah. Jadi bila tujuan orang musyrikin, dia bukan tujuan nak bagi tahu cerita dongeng. Nak bagi tahunya ialah Quran ni tak ada faedah, jangan baca. Okey. Orang Islam dia tak kata Quran cerita dongeng. Tapi dia baca dia tak faham. Kenapa dia tak nak faham? Kenapa dia tak nak faham? Seolah bila dia tak nak faham, seolah dia anggap Quran tu tak ada faedah. Kalau ada faedah, dia mesti baca dengan faham. Betul tak? Dia pergi sekolah, buku apa pun, subjek apa pun, dia baca sampai faham. Sebab dia tahu ada faedah.
Tak ada satu pun subjek yang dia baca sampai tak faham, kecuali Quran. Jadi Quran daripada muda sampai ketua dia baca tak faham, seolah Quran ni tak ada kebaikan apa-apa, hanya nak dapat pahala kan. Tak ada cerita pasal hidayah, pasal hukum hakam. Maka Allah tempelak orang musyriki yang menuduh Al-Quran cerita dongeng. Kalla, sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim. Bahkan ran, apa makna ran? Ran bukan ron, ha? Bahkan ran ada yang menyebabkan mereka tuduh Quran cerita dongeng, sebabnya ialah di atas hati mereka ada penutup. Bila ada penutup, mereka tak rasa Quran tu berfaedah, Quran tu ada hidayah, ada syifa. Apa pula sebab ran tu? Sebabnya ialah makanu yaksibun, sebab dosa. Mereka buat dosa menyebabkan ran. Bila ran, hati tertutup, dia tak nampak kebaikan Al-Quran. Jadi semua yang tak nak faham Al-Quran, boleh tak kita kata sebab dosanya, sebab hatinya ada ran? Boleh? Boleh lah. Okey, apa sifat orang beriman bila diturun ataupun dibaca ayat Quran padanya? Apa sifat yang sepatutnya kepada orang beriman bila dibaca ayat Quran? Macam mana reaksi dia? Ha? Cuba buka surah Al-Furqan ayat 73. Okey. Ini surah Al-Furqan di akhir ni Allah sebut sifat ibadur rahman. Pernah dengar? Apa makna ibadur rahman? Ciri-ciri ibadur rahman. Ciri-ciri ibadur rahman. Ibad makna dia hamba-hamba. Hamba-hamba kepada Allah yang penyayang. Kita tahu tak apa sifat pertama ibadur rahman yang Allah sebut di akhir surah Al-Furqan? Tahu tak? Tak tahu. Allazina yamshuna fil ardi haunan. Sifat pertama Allah sebut ibadur rahman ialah bila berjalan di atas muka bumi merendah diri. Subhanallah. Sifat paling utama tidak sombong. Maknanya kalau ada sifat sombong dah terkeluar dah daripada ibadur rahman. Betul kan? Ayat berapa tu? Sebelum ayat ni. Ayat 65 ke 60? Surah Al-Furqan. Cuba undur sikit. Ha? 63. Kena keluar. Cuba undur sikit. Okey. Tengok. Wa ibadur rahman. Hamba-hamba Allah. Itu satu kemuliaan. Hamba-hamba Ar-Rahman. Siapa ni? Allazina yamshuna 'alal ardi, yang berjalan di atas bumi, di atas muka bumi, haunan, dalam keadaan rendah diri. Wa iza khatabahumul jahilun, dan apabila mereka orang jahil bercakap dengan mereka. Orang jahil ni orang yang bodoh sombong lah. Qalu salama, dia cakap apa? Salama ni bukan bagi salam. Bila orang bodoh cakap maki dia ke, dia cakap perkataan yang selamat, tak menyakitkan hati orang tu. Kalau orang kata bodoh, dia pun kata bodoh, dia bukan ibadur rahman. Okey. Tengok sifat pertama apa dia? Tidak. Allah tak kata sifat pertama berilmu. Tapi Allah bagi
Tanda orang berilmu ialah dia tahu siapa dia, rendah diri. Kalau ada ilmu tapi sombong, sebenarnya jahil. Okey, kita pergi pada ayat tadi, 73. Okey, soalan dia, bila kita orang beriman, bila dibaca Al-Quran, apa sifat dia, apa sikap dia? Allah kata wallazina, dan orang-orang yang iza zukiru, apabila diberi peringatan bi ayati rabbihim, dengan ayat Tuhan mereka. Tengok, Allah kata diberi peringatan. Allah sebut tak siapa bagi peringatan? Tak. Pengajarannya apa? Jangan tengok siapa yang bagi, tapi tengok apa yang dia cakap. Dia cakap apa? Ayat. Wajib kamu dengar. Jadi ayat ni mengajar kita jangan tengok siapa yang bercakap, tapi tengok apa yang itu arahan Allah. Tapi sekarang macam dah terbalik. Sekarang kebanyakan orang dia tengok apa? Apa yang orang cakap ataupun siapa yang bercakap. Dah terbalik, tak ikut arahan Al-Quran. Oh ni siapa cakap ni? Kena tahu siapa cakap. Pakai serban ke tak? Ke tak pakai kopiah? Belajar kat mana ni? Hadramaut ke Sana'a? Tapi Quran mengajar kita benda. Ada dalil tak dia cakap? Ada dalil ke tak? Kalau ada dalil, apa kewajipan kamu? Lam yakhiru. Orang beriman bila dibaca ayat-ayat Tuhan mereka, lam yakhiru, mereka tidak tersungkur ataupun mereka tidak tunduk alaiha, ke atas ayat itu, summan. Summan apa dia? Kita summan mungkin jarang dengar, tapi kalau summun, bukmun, umyun, biasa. Apa beza summan dengan summun? Yang kita biasa dengar summun pada depan kan. Lepas tu bukmun. Lepas tu umyun. Lepas tu faham? Hafal ayat ni. Apa kelebihan, apa khasiat dia? Allah nak tegur kita, kita hafal pula kan. Apa dia? Pekak, bisu, buta. Siapa ni? Yang tak guna telinga untuk mendengar ayat Allah. Bisu, tak guna mulut untuk bercakap benda yang baik. Bila bercakap tak keluar Quran, tak keluar hadis. Buta, mata celat tapi tengok kebesaran Allah tak rasa apa-apa. Jadi Allah kata, orang beriman bila dibaca ayat Tuhan mereka, mereka tidak tunduk dalam keadaan mereka pekak wa umyanan, dan buta. Apa maksud dia? Apa maksud? Orang beriman, ibadur rahman, bila dibaca ayat Allah, mereka tunduk dalam keadaan tidak seperti orang pekak dan buta. Makna apa ni? Kalau dia dibaca ayat Quran, dia tak faham dan dia tak bertanya, dia sama orang pekak, dia bukan ibadur rahman. Maka kalau ibadur rahman bila dengar, dia tak pekak. Dia, Allah kata apa tu? Apa maksud dia? Apa perintahnya? Kalau dia tak bertanya apa-apa, dia adalah orang, saya tak kata, Quran kata. Yang kedua, bila dia dibaca ayat Allah, mereka tidak seperti orang buta. Orang buta tengok Quran, dia rasa apa? Tak ada apa. Jadi orang beriman tengok Quran, tak rasa apa. Lagi tu dia kata apa? Tengok Quran saja pun dapat pahala. Kan? Lagi teruk, tengok muka suami pun dapat. Tengok muka bapa pun, mudah pahala. Suami kata buat kopi, sekejap nak tengok muka abang. Dapat pahala ke dapat dosa? Lepas tu mak pula tengok muka mak. Kenapa tengok?
dapat pahala mak ibadat. Okey, boleh tak tolong angkat mak sekejap? Sekejap mak, tengok. Tengok pahaman yang salah. Tak ada hadis pun, tengok muka suami, tengok Al-Quran dapat pahala, tak ada hadis. Bahkan Allah kata, kalau dia tengok Quran macam orang buta tak rasa apa-apa, dia bukan ibadur rahman. Okey. Cuba buka surah Sajadah ayat 15. Okey. Ayat ni Allah juga jelaskan sikap orang beriman bila dibaca ayat Quran. Macam mana reaksi dia? Innama, sesungguhnya, hanyalah yu'minu bi ayatina. Hanyalah yang beriman dengan ayat-ayat kami. Hanyalah yang beriman dengan ayat kami ialah orang macam ni. Kalau tak ada sifat ni, tak beriman. Apa dia? Iaitu allazina, orang-orang yang iza zukkiru, bila mereka peringatkan. Allah tak sebut siapa bagi peringatan. Kalau Allah sebut, apa jadi? Contoh, Allah kata orang yang beriman dengan ayat kami ialah apabila ulama bagi peringatan, apakah jadi? Oh, kamu bukan ulama, sebab tu saya tak terkesan ayat yang kamu baca. Faham tak? Allah nak bagi tu ayat ni, ayat Quran akan terkesan walaupun dibaca oleh. Yalah, kalau letak ke atas gunung pun, gunung boleh pecah. Kamu lebih lembut daripada gunung. Okey, bila dibaca ayat itu, bila disebut ayat Allah kepada mereka, apa berlaku? Kharru. Mereka terus tersungkur sujada, dalam keadaan sujud. Kemudian wasabbahu, dan mereka bertasbih, memuji Tuhan mereka. Hujung wahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Mana kalau baca ayat yang ada perintah Allah tapi dia tak tunduk, dia sombong. Kan? Baca ayat yang ada tempat sujud dan kebetulan Quran dia tanda menara hilang, dia pun tak sujud, kan? Sebab apa? Tak ada menara. Jadi Nabi dan sahabat sujud sebab faham. Orang Melayu sujud sebab salah tu. Salah. Okey, kita balik pada ayat kita. Kemudian Allah bagi tahu, liyahmilu, mereka ni sombong dan menuduh Quran tu adalah cerita dongeng. Semua tu akibatnya apa? Mereka tuduh Quran cerita dongeng, mereka sombong. Akibatnya, kesannya apa? Liyahmilu. Lam ni dia panggil lam al-aqibah, mengakibatkan. Yahmilu apa dia? Mereka memikul. Yahmilu daripada berkata hamala. Sebab itulah perempuan yang mengandung dia panggil apa? Hamil. Kita biasa kalau perempuan kan, kalau mukminun lelaki, kalau perempuan mukminatun, kan? Kalau salihun lelaki, kalau perempuan salihatun. Apa lagi? Kalau saimun lelaki, kalau perempuan saimatun. Jadi perempuan mesti ada ta marbutah di belakang. Membezakan lelaki dengan perempuan. Tapi hamilun tak ada ta. Apa pasal? Sepatut hamilatun. Kenapa tak ada? Lelaki tak hamil. Lelaki tak hamil. Oh, jadi lelaki tak hamil tak payah hubur. Apa hikmahnya? Jangan membazir. Faham tak?
Dia bunyi nak membezakan ada mukmin lelaki, ada mukmin perempuan. Ada soleh lelaki, ada soleh. Tujuan nak membezakan. Tapi kalau lelaki tak ada hamil, tak perlu berbuta. Jangan membazir. Sampai taat tu Islam menjaga daripada pembaziran. Sama juga haid. Dia tak ada tak. Wanita yang haid. Tak payah. Haidatun. Tak payah. Sebab apa? Okey. Supaya mereka orang musyrikin memikul auzar. Apa makna auzar? Asal makna auzar apa dia? Auzar jamak. Kalau satu wizrun. Wizrun. Makna dia ialah siqalun. Siqal. Siqalun ni berat. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Jadi wizrun makna dia berat. Sebab itulah pernah dengar tak perkataan wazir? Memanda wazir. Pernah dengar? Apa makna wazir? Menteri. Dalam masyarakat menteri. Kalau wazirus sihah, menteri kesihatan. Di negara Arab bila menteri dia guna perkataan wazir. Apa kaitan dengan berat? Sebab menteri memikul tanggungjawab yang berat. Bukan memikul dana yang banyak. Okey. Ada tak dalam Al-Quran auzar jamak? Kalau mufrad wizrun. Ada tak dalam surah? Surah lazim je. Wizrun. Surah lazim. Sama ada tak hafal atau apa tapi tak faham makna. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na an wizrak. Ada kan? Surah apa tu? Insyirah allazi wa rafa'na laka wizrak. Cuba terjemah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami dah lapangkan dada engkau, dan wa rafa'na, kami angkat bagi engkau bebanan engkau. Siqal. Sebab itulah hati akan lapang bila bebanan tak ada. Dan bebanan kita beda. Dosa. Dosa tu adalah satu bebanan yang tak boleh nak bangun malam, tak boleh nak berzikir, tak boleh nak solat sunat. Semua tu adalah disebabkan dosa. Dosa satu bebanan. Sorry. Sorry. Wa wada'na. Hafal surah ni. Alhamdulillah hafal juga. Saya ingat 3 kul je. Okey. Wada'na ni makna apa? Dia asalnya letak, tapi terjemah maksud dia adalah kami angkat daripada engkau bebanan engkau. Sebab tu Nabi Muhammad jadi orang kuat. Sebab semua bebanan yang membebankan Allah dah angkat. Okey. Supaya mereka memikul bebanan di sini ialah dosa-dosa. Dosa-dosa mereka. Kamilah. Apa makna kamilah? Apa makna sempurna? Mana kalau orang musyrikin ni ada dosa 100,000 lah, tanpa dikurang satu pun. Sempurna. Bila sebut sempurna, saya ingat ke Sempurna Sabah. Dan tadi saya baca berita. Nak percaya macam tak betul, tapi betul lah. Saya baca berita ada seorang lelaki umur 28 kahwin dengan wanita umur 62. Saya pun tengok
Dia dari Kelantan. Lelaki ni berasal daripada Sempurna Sabah. 28 kahwin dengan 60, beza 34. Dia kata dia bahagia dengan isteri dia. Tapi bila dia berjalan, orang kata dia berjalan dengan nenek dia. Itulah cinta. Daripada hujung Sempurna sampai ke Pasir Putih, Kelantan. Dia menetap di Kelantan. Cinta itu hari kiamat. Kenapa dinamakan kiamat? Apa makna kiamat? Berdiri. Kenapa hari kiamat dinamakan salah satu nama hari yang berdiri? Apa yang berdiri? Satu manusia berdiri daripada mahsyar. Diri. Berapa lama? 50,000 tahun. Yang kedua, hari itu dinamakan hari berdiri, iaitu segala saksi akan tegak berdiri. Termasuklah anggota badan kita. Jadi mereka akan memikul dosa-dosa mereka lengkap. Siapa ni? Orang-orang musyrikin Mekah. Disebabkan mereka syirik, mereka kufur, semua dosa mereka akan tanggung. Dan wamin. Dan amin ni yang kita belajar semalam. Ba'd. Dan sebahagian dari auzar, dosa-dosa orang-orang yang yudhillunahum, orang-orang yang mereka bighairi ilmin, tanpa ilmu. Okey. Jadi sekarang orang musyrikin ni akan tanggung dosa. Berapa jenis dosa? 2. Satu, auzarahum, dosa mereka. Yang kedua, dosa. Tapi ada tak orang akan tanggung dosa orang lain? Ada ke tak ada? Tak ada. Jadi ayat ni Allah kata auzar, dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Hasil perbuatan dia. Okey, kita tengok dulu ayat yang Allah kata seseorang itu tak akan pikul dosa orang lain. Cuba buka surah Fatir. Surah Fatir. Ayat 18. Okey, cuba terjemah. Wala taziru, dan tidak memikul wazirah. Wazirah ni orang yang berdosa. Orang yang berdosa tidak akan memikul wizrah. Wizrah dosa, ukhra, orang lain. Jelas Orang yang berdosa tak akan pikul dosa orang lain. Mana dia akan pikul dosa dia sahaja. Wa in tad'u musqalatun, dan sekiranya apa dia? Orang yang berdosa menyeru, memanggil untuk memikul dosanya. Dia memanggil orang lain untuk memikul dosanya. La yuhmal minhu syai'un, maka dosanya tidak akan dipikul sedikit pun. Walau kana za qurba, walaupun yang dipanggil tu contohnya di akhirat, dia banyak dosa. Bapa dia tak ada dosa. Dia kata, ayah boleh tak ambil sikit dosa ni? Kongsi-kongsilah, sharing kan. Maka Allah kata apa? La yuhmal minhu, tak ada siapa pun akan pikul dosa tu. Bahkan di akhirat bapa jumpa anak, bukan setakat tak akan pikul dosa anak, dia akan cabut lari. Kemudian Allah kata, innama tunziru, sesungguhnya kerja engkau hanya memberi peringatan kepada siapa? Allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Kerja engkau wahai Muhammad bagi peringatan pada siapa? Orang yang takut pada Tuhan kamu dalam keadaan tak nampak. Tapi sebenarnya Nabi Muhammad bagi peringatan pada semua ke ataupun orang tertentu? Semua. Maksud ayat ni, peringatan engkau hanya berkesan kepada orang yang takut. Kalau tak berkesan tu bukan masalah Nabi Muhammad, tapi masalah orang tu jenis tak takut pada Tuhan.
Dan mereka ni mendirikan salat. Wa man tazakka, siapa yang bersihkan dirinya, fa innama yatazakka li nafsi, dia sebenarnya bersihkan untuk dirinya sendiri. Mana kalau dia bertaubat, bersih diri untuk diri dia, bukan untuk orang. Wa ilallahil masir. Okey. Cuba buka surah Al-Ankabut. Okey. Tengok orang kafir ya. Wa qala allazina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, lillazina amanu, kepada orang-orang yang beriman, ittabi'u sabilana, ikutlah. Orang kafir tak nak orang beriman kepada Allah dan Rasul. Maka mereka kata, tak payah ikut Muhammad lah, ikut jalan kami. Habis dosa kamu, wal nahmil khatayakum, dosa kamu kami tanggung, ikut kami je. Wal nahmil, dan kami akan tanggung khatayakum, dosa-dosa kamu. Jom kita mencuri. Saya takut dosa kamu ketanggung. Relaxlah. Ada macam tu kan? Oh, ada. Wa ma hum, Allah menafikan, dan tidaklah mereka sebenarnya boleh memikul min khatayahum, dosa orang lain. Tak ada. Dia akan pikul dosa dia sahaja. Walaupun min syai'in, walaupun sedikit. Innahum lakazibun. Yang mendakwa dia boleh pikul dosa orang lain adalah kazibun, pendusta. Okey, kita balik pada ayat kita. Jadi sekarang ada ayat mengatakan seseorang tak boleh pikul dosa orang lain. Tapi ayat ni macam-macam lah kan. Dia pikul dosa dia dan dosa orang lain. Sebenarnya dosa orang lain ni ialah dosa dia. Dosa apa ni? Yang atas ni dosa dia sesat. Yang bawah dosa dia menyesatkan orang. Itu dosa dia. Kadang-kadang ada juga orang Melayu, dia kata, kamu kalau tak salat, bapa kamu dalam kubur kena seksa. Kan? Ada orang Melayu macam tu kan? Betul tak betul? Tak betul. Jadi akhirnya anak pun salat sebab tak nak mak dia diseksa. Tak betul niat. Tak betul. Mak dia akan menanggung dosa dia. Tapi kalau mak dia tak menegur anak dia masa hidup, itu dosa mak dia. Tapi anak tak salat, dosa anak. Okey. Ini orang yang sesat, dosa dia. Tapi dosa yang orang musyrikin beda. Menyebabkan orang sesat, itu dosa dia. Cuba buka hadis. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berasal daripada orang miskin, dan dia sampai ke sudah miskin, tapi nama dia selalu disebut. Nama dia selalu disebut walaupun dia adalah miskin sampai ke mati. Apa sebab? Sebab apa? Kelebihan ilmu. Jadi kelebihan ilmu orang akan sebut, orang ingat sampai bila-bila. Tapi kelebihan harta orang akan ingat bila? Masa dia ada harta ataupun masa dia kaya, kan? Lepas tu habis. Okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, man da'a ila huda, maka siapa yang mengajak kepada hudan, petunjuk, kana lahu minal ajri, maka adalah baginya, bagi orang yang mengajak pada huda, pahala, ajri pahala, mislu ujuri man tabi'ahu, sama seperti pahala orang yang ikut. Contoh, saya mengajarkan ada 1000 orang, saya bagi satu amalan, semua 1000 orang beramal, maka saya akan dapat pahala berapa? 1100 lah. Satu yang mendengar 1000, satu lagi saya. Jadi saya akan dapat 1100.
Lepas tu 1000 pula sampai pada orang lain. Saya dapat tak? Dapat. Sebab tu orang paling banyak dapat pahala siapa? Rasulullah. Semua kebaikan umat Islam bermula daripada Nabi. Jadi semua pahala umat Islam bilion, Nabi dapat pahala. Inna a'tayna kal kausar. Kami beri pada engkau kausar. Ada pendapat mengatakan pahala yang melimpah ruah. Okey? Sebab itulah pelajar-pelajar tak perlu minta halal ilmu saya, sebab bukan ilmu saya, ilmu Allah. Pelajar-pelajar hanya perlu beramal dengan apa yang saya sampaikan. Supaya apa? Supaya dapat pahala. Ini minta halal tapi tak beramal pun. Okey. La yang khusu. Tidak kurang daripada pahala itu sedikit pun. Kalau 1000 yang beramal, dia dapat 1000. Bukan 999. Ada tak agama lain? Sebab itulah orang yang paling banyak pahala ialah orang yang berilmu. Kemudian waman da'a ila dhalalah. Sebaliknya, siapa yang mengajak manusia kepada dhalalah, sesat, benar-benar mengaruk, benar-benar yang tak betul, yang tidak sunnah, maka Nabi bagi amaran kana alaihi minal ismi, ke atas orang tu ismi, dosa. Mislu, seperti dosa-dosa orang yang ikut. Oh, ni bahaya ni kalau buat benda yang bercanggah dengan agama. Bahkan ulama kata termasuklah benda bid'ah. Kalau dia yang pencetus ummah, dia mereka doa tu, okey, zikir ni kalau pagi baca 500, lepas zuhur 100, lepas maghrib 300. Dia yang mereka. Lepas tu dia mati, 1000 orang ikut. Semua dosa 1000 orang dia tanggung. Sebab apa? Dia bukan hudan, dia dhalalah. Beza ni je. Beza dia pada hudan dengan dhalalah. Hudan sumbernya apa? Quran dan hadis je. Selain daripada itu, dhalalah ataupun hawa. Hudan lawan dia hawa nafsu. Sebab tu agama bukan macam hal dunia. Hal dunia kamu nak reka silakan. Nak buat rumah 3 segi ke, nak buat kereta 3 tayar ke, lantaklah. Tapi dalam buat agama jangan. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul dalam buat agama. Nak buat agama, tanya dulu, Allah suruh tak? Nabi buat tak? Kalau Allah tak suruh, Nabi tak buat, stop. Kalau kamu buat juga, kamu tak beradab dengan Allah dan Rasul. Okey. Jadi siapa yang buat benda yang salah, sesat, maka dia akan tanggung dosa semua orang yang ikut tu. Dia bukan tanggung, Ustaz. Dia dapat juga. Orang yang buat pun dosa juga. Iyalah. Tak, masing-masing akan menanggung dosa. Tapi yang pencetus, dosanya lagi banyak. Sebab itulah kalau nak buat dosa, cerdiklah sikit, jangan jadi orang pertama. Allah ada sebutkan wala takunu awwala kafirin bih. Allah kata jangan kamu jadi awal yang kafir. Bukan makna menggalakkan jadi yang kedua, yang ketiga. Elakkan menjadi kafir. Lebih-lebih lagi yang pertama. Sebab kalau yang pertama dia akan tangguh semua. Sebab itulah tulisan, kata-kata, buku itu bukan mudah untuk dipadam. Kalau yang dah baca, yang dah ikut beratus-ratus ribu, dia pula mati habis. Berhati-hati bila bercakap kan, benda-benda tak ada dalil kan. Saya pun tak faham kenapa nak cakap benda tak ada dalil. Apa dapat? Apa dapat? Buku senjata sulit kan. Apa nak sulit-sulit? Islam ni terang, jelas. Okey?
Dan la yanqusu, tidak kurang sedikit pun dosa. Lepas tu kadang-kadang budak, bukan budak lah, pelajar. Bila dia tanya soalan, saya tak tahu, saya tak jawab. Saya tak, takut. Bila jawab salah, dia pun beramal, saya akan tangguh. Jadi kadang-kadang nak check tu ambil masa. Jadi sama ada saya ambil masa, jawab, ataupun saya diam terus. Jadi jangan kecil hati ya. Okey. Kita habiskan ayat ni. Mereka tanggung dosa mereka satu. Yang kedua, dosa mereka menyesatkan orang. Bighairi ilmin. Apa makna bighairi ilmin? Ialah apa maksud? Maksudnya apa? Orang yang menyesatkan orang lain, orang tu tak ada dalil. Yang kena sesat pun, yang mudah disesatkan ialah orang yang zero agama. Betul? Kebanyakan yang mudah terpesong ialah orang awam. Betul? Sebab dia ada ilmu. Kalau orang tu ada ilmu, ini pengajaran paling besar. Belajarlah agama, bersenjatakan ilmu, insya-Allah. Orang cakap apa, kamu tak mudah tertipu. Bila kamu jahil, kosong, asyik kena tipu je. Itu yang follower ramai tu. Ingatlah, sa'a buruknya ma yazirun, apa yang mereka sentiasa lakukan. Dosa yazirun mana? Alangkah buruknya dosa yang mereka lakukan. Dosa apa? Sesat dan menyesatkan. Kalau dia sesat sorang-sorang, okey lagi kan? Dia sorang je. Ini kalau dah melebat beratus beribu, nak cerita balik. Kalau dia bertobat, dia kena cerita semua sekali. Kalau dia tulis buku salah, dia kena tulis buku baru, menceritakan buku yang lama dah terbatal. Bukan senang. Okey, cukup. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita jumpa insya-Allah besok. Pagi besok ada kelas Al-Asmaul Husna pukul 10.30. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل